Zaman fitnah ini tidak berkongsi lebih baik dari berkongsi. Inna amamad dajjal, Nabi sebut, sinuna khadda'ah. Sesungguhnya beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, Nabi kata kalian akan melihat dunia ini penuh dengan penipuan. Seseorang itu menipu dan penipuannya dibawa daripada barat sampailah ke timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahluh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita satu hari nanti dalam syurga Firdaus insya-Allah, seperti mana kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Dunia ni sudah lama. Start terus ni, bogia satu terus. Lambat. Dunia ini sudah pun lama. Bila saya sebut dunia, bukan bumi saja, semua yang Allah ciptakan, yang akan halikun, akan rosak dan musnah, yang tidak akan dilihat lagi oleh kita semua selepas ini. Menara ni, semenanjung Malaysia, bumi, bahkan langit tidak lagi akan dilihat. Yang 7 lapis tu. Tak usah sebutlah bintang, bintang-bintang apa yang banyak tu kan. Termasuk di dalamnya ialah keseluruhan langit-langit ni tidak akan dilihat lagi kerana dia akan halikun, dia akan rosak dan musnah kesemuanya sekali. Sebelum Nabi Adam dicipta, manusia pertama, pendapat yang paling sahih, entah tak payah duk carilah ceramah-ceramah siapakah manusia sebelum Adam. Ramai buat seminar tu. Hak pelik-pelik kan. Ambil yang Quran sebut cukup muktamad. Nabi Adam yang pertama. Hak lain tu, yang qadha'if tu tak ada nak tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum manusia pertama, alam ni dah wujud. Alam keseluruhannya telah wujud.
termasuk seluruh syurga, seluruh neraka, semua 7 lapis langit, bahkan binatang, jin, malaikat dah ada dah. Kita ni yang paling junior sekali. Sebab tu tengok kucing kena hormat dia, senior. Kita ni tuan-tuan last sekali, makhluk yang paling akhir. Bintang ke, pasir ke, pokok ke, langit ke, semua dah wujud. Bahkan syaitan dan jin ada dah. Baru Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Kerana keseluruhan alam ini diciptakan untuk manusia. Itu tajuk lain tu. Belakang tak pi dah. Tajuk akhir zaman ni tak sampai dah. Ni baru dah muqaddimah. Subhanallah. Nampak tuan? Tengah hari ni seluruh makhluk Allah dah cipta sebelum bapa manusia yang pertama. Kerana keseluruhan makhluk itu, udara, angin, langit, bintang, laut, bukit, pasir, rumput, binatang, kesemuanya untuk manusia. Jadi kita dapat satu poin yang besar, iaitu betapa Allah menyayangi manusia. Tu tajuk yang saya pernah cakap dalam IKIM FM. Sejam kot. Betapa Allah menyayangi manusia. Itu satu. Saya nak beritahu bahawa poin yang kedua, bumi ni lama. Sudah lama. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, turun berjumpa dengan Hawa, wanita tercantik alam. Waktu tu Nivea ke Fair Lovely tak ada lagi. Dialah wanita tercantik alam, Hawa alaihassalam. Berjumpa di Arafah. Kemudian bina, selesai Nabi Adam. Sampai Rasul yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Dan dia, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasul dan Nabi terakhir. Rasul dan Nabi terakhir. Nabi ada 124,000, Rasul ada 313. Allah pilih 25, letak nama dalam Quran. Siapa yang rajin baca Quran, jumpa nama Rasul, tanda. Habis khatam, cuba kira, cukup tak 25? Kerja rumah. 25 Allah bawa dalam Quran. Bila Rasulullah sampai, dia pun diutuskan di Mekah, di Gua Hira. Kata Rasulullah, aku adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ada dua berita yang paling buruk untuk umat ini. Ada dua berita yang paling buruk untuk umat ini. Yang berita gembira lebih banyak untuk umat Rasulullah. Cuma saya nak sebut berita yang paling buruk ialah disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, dua berita buruk ini tidak dapat ditandingi keburukannya dan kemudaratannya kepada umat selama manusia ini hidup di atas muka bumi Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, umat ini akan menyaksikan kiamat. Kiamat ialah hari ajal kepada alam ini. Hari ajal. Hari alam ini menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ia, kata Rasulullah, yang ini tak ada khilaf, hanya akan disaksikan oleh si kafir sahaja. Bahaya tuan. Ingat ni. Allahu Akbar. Kiamat hanya akan disaksikan oleh si kafir sahaja. Sekiranya beberapa saat sebelum kiamat
berbaki seorang yang ada di dalam dirinya iman sebesar biji sawi. Biji sawi ni kalau tuan-tuan ambil penimbang letak, tak berjalan timbang tu. Sekiranya beberapa saat sebelum kiamat ada seorang yang di dalamnya ada iman sebesar biji sawi, nescaya dia akan dimatikan oleh Allah melalui angin sejuk yang dikeluarkan oleh Allah daripada perut bumi. Mesti mati. Orang beriman mesti mati sehingga tidak berbaki walaupun seorang orang beriman untuk menyaksikan kiamat. Kita pun tertanya-tanya, iman tu takat mana ustaz? Tak tinggal semayang 5 waktu kah? 4 waktu kah? 3 waktu kah? Maka Nabi pun sebut, iman itu walaupun sangat sedikit sehinggakan, dan tengok ukuran sikit tu, satu orang itu dia menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia tak tahu apa maksud perkataan itu, tapi dia beriman dengan perkataan tu. Dia sebut, katanya aku mewarisi perkataan ini daripada keturunanku. Tuan-tuan faham apa Nabi sebut ni? Nabi nak sebut walaupun orang itu dia tetap ada iman, dia tak pernah kufur, dia tak pernah syirik, dia tidak menafikan hukum Islam, dia tak lawan dengan syariat, tapi dia pun tak amal apa. Orang itu juga kata Rasulullah akan dimatikan oleh Allah walaupun mempunyai iman sekecil itu, dan dia tidak akan menyaksikan kiamat. Maksudnya kita faham yang kedua ialah kiamat hanya disaksikan oleh orang yang 100% kafir dan tidak ada walaupun sebesar biji sawi iman di dalam dirinya. Wal'iyadzubillah. Janganlah kita di kalangan yang menyaksikan kiamat itu. Dan suasana kiamat ni, dia tajuk ceramah lah, suasana kiamat. Tajuk poster sejam. Jadi umat Rasulullah ada satu berita yang, tuan-tuan, umat Nabi lain tahu bahawa dunia ini, yang beriman lah, dunia ini ada pengakhir hujung usianya. Umat Nabi Adam tahu, Nabi Sulaiman tahu, Nabi Yusuf, semua umat tahu, dan mereka tahu kiamat itu tak terjadi kepada mereka. Kerana semua Rasul akan terangkan bahawa aku bukanlah Rasul yang terakhir. Semua Rasul akan terangkan kepada umatnya bahawasanya bumi ini akan, alam ini akan berlaku kiamat dan bukan pada zaman kita. Yang tu diketahui dan telah diberitahu oleh para nabi dan rasul sebelum ni. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi duduk dengan sahabat, Nabi beritahu, wahai sahabat sekalian, kalian akan melihat sebahagian daripada umat ini menyaksikan kiamat. Kemudian berita buruk yang kedua untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah fitnah terbesar. Ni dua ni yang paling besar, tuan-tuan. Dua ni yang paling besar. Yang kedua ialah apabila keluarnya seorang manusia yang bergelar Dajjal. Apabila keluarnya seorang manusia, gelarannya Dajjal, dan dia adalah fitnah sebesar-besar fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Itu dia. Sebesar-besar fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Kira macam ni, Dajjal tu adakah ending kepada alam ni? Tidak. Selepas Dajjal, Nabi Isa akan hidup. Nabi Isa akan memerintah. Pusat pemerintahan Islam adalah di Syam, Baitul Maqdis.
pusat pemerintahan Islam. Ketika itu kesemua orang tunduk dengan Islam. Ketika itu bumi akan mengeluarkan seluruh keberkatannya, langit akan menurunkan seluruh keberkatannya. Berapa tahun Nabi Isa perintah? 40 tahun. Oh, rupanya lama lagi Ustaz. Yang kami ni duk taubat dah lah. Duk bahasa kalut dah, duk bahasa dekat dengan kiamat dah. Ustaz duk ceramah dekat. Boleh tinggal lah asam petang ni. Lama lagi. Dajjal bukan ending kepada umur alam, tetapi Dajjal adalah sebesar-besar fitnah semenjak Allah menciptakan alam. Sehinggakan semua rasul, ni hadis ni yang saya bagi tahu ni semua hadis, tapi saya tak baca lah. Ma min nabiyyin illa wa hadzara ummatahu 'anid dajjal. Baca juga. Nabi kata tidak ada nabi kecuali akan memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya dan besarnya fitnah Dajjal. Jadi selepas Dajjal masih ada lagi beberapa peristiwa yang banyak sebenarnya, iaitu Nabi Isa dia putrajaya Islam ketika itu di Syam. Dia merintah selama 40 tahun. Dia berkahwin. Isteri dia bukan turun daripada syurga, tuan-tuan. Isteri dia di sini. Bukan dalam menara ni. Bumi inilah. Tuan-tuan bayang, boleh berangan lah jadi isteri Nabi Isa. Boleh berangan. Mungkin. Kan salah seorang. Subhanallah. Untungnya yang jadi isteri Nabi Isa. Dan dia akan memperolehi anak, kata Rasulullah. Boleh anak 40 tahun. Kemudian kehidupan jadi mewah, sehinggakan semua orang Islam ketika itu seluruh muka bumi ni, daripada utara, selatan, barat ke timur, tak tahu nak bayar zakat kepada siapa. Semua orang kaya ketika tu. Zaman seronok tu. Zaman yang purata jenayah adalah 0%. Malaysia hari ini kecurian kereta tertinggi dunia. Google sekarang boleh. Betul-betul. Saya takkan cakap ni sebab saya radio TV kena cakap fakta ni kan. Kecurian kereta tertinggi dunia. Apa lagi? Nak hak dunia-dunia semua ada di Malaysia. Azan kah? Oh, tak ada. Kemudian apa dia tadi? Sebab dia tak boleh keluar tajuk, dia lupa. Jenayah. Zaman Nabi Isa. Selepas Nabi Isa, ni saya nak tunjuk perjalanan masa. Selepas Nabi Isa baru keluar Ya'juj Ma'juj. Waktu itu Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Isa untuk bawa orang Islam. Tak boleh berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj kerana bilangan mereka sangat ramai. Mereka adalah manusia dan bukan binatang, bukan jin. Bilangan mereka tersangatlah ramai dan mereka sangatlah ganas. Bawa naik atas bukit. Kemudian panjang cerita dia, Ya'juj Ma'juj 1.5 jam. Habis turun Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa hidup lagi beberapa tahun, kemudian meninggal. Habis dah Ya'juj Ma'juj habis, Dajjal dah habis. Dajjal lama dah, sebelum Ya'juj Ma'juj lagi. Kemudian Nabi Isa pun wafat. Imam Mahdi sebelum tu lagi wafat. Dia lebih awal. Imam Mahdi wafat lebih awal, beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi Isa. Kemudian baru berbaki tanda-tanda yang besar, seperti terbit matahari di sebelah barat pada hari ataupun minggu yang sama, keluarnya binatang yang akan cop manusia sama ada kafir ataupun mukmin. Kemudian keluarlah angin sejuk yang akan mematikan seluruh orang beriman. Selepas angin sejuk itu berlakulah kiamat. Itu kiamat lah. Last betul habis. Dan kiamat tu bukan berakhirnya perjalanan kita. Baru nak mula perjalanan akhirat yang paling panjang sekali.
Tuan-tuan, kiamat itu baru hari pertama perjalanan menuju ke akhirat. Hari pertama. Ya Allah. Dunia ni kita rasa seperti mana sebutir pasir di hadapan seluruh pasir yang ada dalam lautan. Tu akhirat. Sikit je. Bila bersembang dengan orang sebelah di padang mahsyar, lamakah kita berdiri? Yauman aw ba'da yaum. Sehari atau 2-3 hari macam tu je. Lamakah kita dulu di dunia? Hak sebelah tu jawab, ada 2-3 hari. Tu cerita mahsyar. Mahsyar pendek sikit, 3 jam. Kan, mahsyar 3 jam. Punyalah banyak maklumat tentang mahsyar yang Allah sebut dalam Quran. Subhanallah. Tu baru hari pertama, tuan. Paling singkat kata para ulama 50,000 tahun berdiri di mahsyar. Tempoh paling minimum dan ke atas. Balik kepada Dajjal. Nabi pun sebut umat ini akan menghadapi satu benda fitnah yang tidak mahu, yang tidak ingin dan tidak sanggup mana-mana Nabi untuk menghadapi fitnah itu, dan ia adalah fitnah Dajjal. Ini hadis ni, tuan. Kalian, iaitu umat aku, akan menghadapi suatu fitnah yang tidak pernah diinginkan oleh mana-mana Nabi dan Rasul, kerana ia terlalu besar. Fitnah itu ialah fitnah Dajjal. Nabi pun mula daripada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dulu dah sebut tentang fitnah Dajjal sampai zaman Rasulullah. Sampai zaman Rasulullah hidup, Dajjal belum dibebaskan, masih dirantai. Ada satu hadis yang masyhur, ada 30 orang yang pernah berjumpa dan bersetentang muka dengan Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Pernah jumpa di sebuah pulau dan diikat. Sehingga Nabi hidup, Dajjal belum dilepaskan. Maksudnya telah pun ada. Mestilah dia telah pun diciptakan dan dia telah pun dilahirkan. Dia manusia, tetapi tubuhnya besar. Cuma sehinggalah hari ini, tengah hari ini, 28 hari bulan 8 2018, sejak daripada 1439 tahun yang lalu, Dajjal belum keluar. Belum. 1439 tahun yang lalu, ketika Nabi sebut hadis tentang Dajjal, Dajjal belum keluar. Maksudnya belum mengisytiharkan dirinya Tuhan di hadapan manusia. Tak ada khilaf, ini tak ada khilaf sampai tengah hari ini. Dan Nabi bagi tahu beberapa petanda kemunculan Dajjal itu, kerana dia adalah tanda besar kiamat. Dia itu Dajjal, dia adalah tanda besar kiamat. Ketika Rasul sebut aku adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, sebahagian kalian, bukan sebahagian sahabat, sebahagian umat, maksudnya masuk Nabi, akan menyaksikan kiamat. Sahabat tanya, matas sa'ah, bila wahai Rasulullah? Tiada siapa yang mengetahui, termasuk aku penghulu Nabi dan Jibril penghulu malaikat. Tuan-tuan, kiamat itu tidak diketahui, termasuk aku penghulu segala Nabi dan Jibril penghulu segala malaikat. Wahai Rasulullah, ada tak tanda-tandanya? Nabi kata ada. Tanda-tanda kiamat itu digariskan oleh Rasulullah. InsyaAllah awal tahun depan saya keluarkan buku tu, buku pertama. Saya himpunkan paling banyak sekali insyaAllah tanda-tanda kecil kiamat, termasuk hadis dhaif lah. Kalau hadis sahih dalam 120 macam tu sahaja tanda-tanda kecil. Termasuk tanda-tanda besar kiamat dalam prinsip ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis. Tanda-tanda kiamat boleh kita tengok juga hadis dhaif. Jadi maka saya akan masukkan juga dalam buku tu. Dia mungkin jadi 160 macam itulah bilangan keseluruhan, InsyaAllah.
Maka sahabat pun tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tanda dekat dengan kiamat? Nabi pun senarai panjang senarai itu. Saya dah belik-belik lama tanda-tanda kiamat itu. Lebih 90% telah pun berlaku. Nanti kita tengok secara tepat. Bilangan tu secara tepat berapa, nantilah bila buku tu dah siap, insya-Allah. Tuan-tuan, hampir 90% telah pun berlaku. Tinggal lagi yang besar-besar, yang sebahagiannya saya akan sebut dalam kuliah di sini. 1,5 dah. Saya. Ni dia tulis sini 1:45. 15 minit. Sebahagiannya saya akan sebut di sini ringkas. Kemudian turutan dia, tanda kecil, kemudian tanda besar. Tanda kecil, kemudian tanda besar. Bila tanda besar akan berlaku? Senang je jawapan dia. Apabila selesai ke semua tanda kecil. Seandainya petang ini selesai semua tanda kecil, maka malam ini juga tanda besar yang pertama akan muncul. Dia macam tu. Apakah tanda besar yang pertama? Jumhur ataupun majoriti ulama sebut tanda besar yang pertama Dajjal itulah. Bapa segala fitnah ataupun fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan alam ini. Bawa tuan-tuan, kita nampak ah. Oh, selesai semua tanda kecil, akan keluarlah tanda besar yang pertama. Ni maksud ni, tanda-tanda besar ni dia susunat walaupun ada khilaf yang banyak, dan tidak khilaf pada tanda besar yang terakhir, iaitulah api yang akan keluar daripada Yaman, yang menghalau dan mengusir semua manusia berhimpun ke mahsyar. Api itu nombor 10. Lepas tu yang tengah tu ada khilaf sikit-sikit saja. Apabila selesai yang tanda-tanda kecil ini, akan muncullah tanda besar yang pertama. Nabi senarai komplit tanda-tanda kecil. Ulama pun himpun. Cumanya tanda-tanda kecil ini duduk dalam berbelas-belas buku kitab-kitab hadis. Ada tak lagi ulama susun ke semua sekali? Belum. Ada sikit Imam Qurtubi susun, ada sikit Imam Ibnul Athir susun, ada sikit Imam, semua duduk itu. Belum ada lagi yang letak dalam sebuah buku. InsyaAllah saya sedang buat benda tu, insya-Allah. Dalam sebuah buku, insya-Allah. Bila habis semua, akan keluarlah tanda besar yang pertama, iaitulah Dajjal. Dajjal fitnah, fitnah Dajjal. Dajjal ujian besar yang keliru, ujian besar yang keliru Dajjal. Satu hadis, inna amamad Dajjal, Nabi sebut sinuna khadda'ah. Sesungguhnya beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, tuan-tuan tengok, Nabi kata kalian akan melihat dunia ini penuh dengan penipuan. Subhanallah. Dunia ini penuh dengan penipuan. Seseorang itu menipu, dan penipuannya dibawa daripada barat sampailah ke timur. Tuan-tuan faham tak? Ni berlaku tak? Ni tahun 2000 ni berlaku tak? Penipuan yang satu penipuan bawa masuk dalam satu salah satu media sosial yang ada, YouTube ke apakah, dan penipuan tu disebarkan sampai ratus ribu bahkan puluh juta orang tengok. Kalian akan melihat, hadis ni sahih, amamad Dajjal sinuna khadda'ah, penuh dengan penipuan. Seorang lelaki apabila dia menipu, penipuannya itu disebarkan dengan segera, memenuhi antara utara sehingga ke selatan, kadang-kala daripada barat ke timur. Tak banyak kau ni zaman hari ni yang kadang-kadang kita pun duk seronok share. Zaman fitnah ini tidak berkongsi lebih baik dari berkongsi. Kerana antara sifat zaman fitnah ini, kata Rasulullah, berjalan lebih baik daripada berlari, dan duduk lebih baik daripada berjalan.
dan melentang itu lebih baik daripada berdiri. Mengurangkan perkataan dan tindakan lebih baik daripada membanyakkan perkataan dan tindakan pada zaman fitnah ini. Kadang duduk dalam grup ustaz-ustaz dah. Ustaz share dalam tu, kita pun share. Lepas 2 hari tengok lah berita palsu. Semua ada grup dengan ustaz dah. Zaman ini tidak bercakap lebih baik daripada bercakap. Tidak berkongsi lebih baik daripada berkongsi. Hak duk share tu lah, bukan berkongsi harta tuan. Ustaz lagi tabung lalu dia kata tidak berkongsi lebih baik daripada berkongsi. Masuk balik. Tu zaman fitnah tu, salah tafsir. Tak berkongsi hak tadilah. Setiap hari dia nak share, dia nak jadi yang pertama. Tengok-tengok benda fitnah, benda tipu, benda mungkar. 1,000 orang share, 10,000 orang baca, 10,000 orang percaya. Sehari puluh ribu dosa besar yang masuk dalam akaun perbuatan dan amalan dia. Ini zaman ni. Ini zaman fitnah ni. Selepas Nabi sebut beberapa tahun sebelum Dajjal muncul, kalian akan melihat penipuan itu terlalulah banyak. Tentang renung tengok zaman kita hidup ni, renung tengok penipuan banyak. Subhanallah. Memang betul. Kemudian Nabi kata yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang nak bagi tahu betul, yang itulah yang dikata tipu. Kadang di celah-celah fitnah itu kita nak masukkan maklumat betul, yang tu orang kata tipu. La haula wala quwata illa billah. Dan ia hadis sahih. Celah-celah tu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Nabi kata di zaman itu, ketika dekat dengan kemunculan Dajjal itu, kamu akan melihat yang penipu itulah, maklumat yang salah itulah yang orang akan percaya, orang akan telan, orang akan sebarkan, orang akan ambil. Jadi ke tak ni? Ni yang Nabi bagi tahu dekat-dekat ni, jadi ke tak? Jadi kita nampak renung hadis Nabi dengan basirah, dengan cahaya iman, dengan hati kita. Renung, subhanallah. Saddaqu fihal kadhib. Yang baik itu, yang hak itu, dia tak boleh nak masuk. Orang duk tunjuk yang tu yang salah. Yang batil pula, yang batil lah yang paling diterima oleh masyarakat. Maka yang paling menipu lah yang diangkat, yang paling tak amanah lah yang diangkat, yang program yang paling gila, yang paling tak ada manfaat, yang tu yang paling diminati. Dia maka keluarlah lawak kedut, keluar sebutlah apa macam-macam saya tak ingat. Kan? Betul ke bohong? Tu keluar lawak betul ke bohong, apa keret apa pula tu yang tu. Rancangan yang kita renung 5 minit, kita nak cari tang mana manfaat dia, tak ada. Bodoh dan kosong sepenuhnya. Tengok rancangan. Dan dia begitu banyak. Wa yutamanu fiha al-kha'in. Ending hadis ni, orang khianat diberikan jawatan, tanggungjawab. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang betul-betul nak kembalikan hak orang lain, yang tu tidak dilantik untuk memegang jawatan yang tinggi. Cuba renung tengok dengan mata hati kita. Nampak, kalau kita cari, Allah akan bagi. Nampak kebenaran. Yang tu beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal. Maka yang paling ampuh sekali tuan-tuan, seperti yang saya selalu sebut, untuk fitnah yang besar ini, fitnah Dajjal yang besar ini, yang apabila dia muncul begitu mencabar tuan-tuan, bila dia muncul ni begitu mencabar, ketika itu bumi ini keseluruhannya, daripada utara ke selatan, barat ke timur, ke semua benua, tidak mempunyai setitis pun air. Hidup lah. Ni bukan simbolik tuan-tuan.
Apabila Nabi sebut ketika hari Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan, tidak akan berbaki setitis pun air. Dan sekeping roti pun tidak akan ada pada kesemua lima benua ni. Tuan-tuan yang kata saya simpan di rumah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Saya simpan di rumah 50 kilo beras. Dia akan jadi kemarau. Bahasa mudahnya, masuk cerita Dajjal dah, ni 2 jam ni. Bahasa mudahnya, tuan-tuan tengok di Malaysia, kalau Allah bagi kemarau 3 bulan. Jadi apa, tuan-tuan? Sebahagian negeri akan mula mencatu air. Dia akan buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa, kemudian sungai akan mula kering. Lah, ni bukan di Afrika ni, di Malaysia. Di Malaysia, kalau tak hujan 2 bulan, tak hujan 3 bulan, seluruh sungai Malaysia air dia akan turun ke semua empangan di Malaysia. Air dia akan susut dan beberapa negeri akan mula mencatu air. Kemudian lepas 4 bulan, lepas 5 bulan, selepas 6 bulan, hampir ke semua negeri di Semenanjung akan mencatu air. 6 bulan. Kalau 3 tahun, setahun tak turun air, maka keringlah punca-punca air di seluruh dunia. Allah nak buat benda tu. Ni saya nak bagi nampak mudah faham. Kalau tuan-tuan kata, takkan kot Ustaz, kan? Di Malaysia ni pernah jadi beberapa kali, sekali ataupun 2 kali, dia kemarau yang panjang. Dan saya perhati berita-berita, negeri Melaka mula mencatu air. Sekian, mula mencatu air, 2-3 negeri mula mencatu air. Saya tengok 1, 2, 3. Ui, baru 2 bulan dah catu air. Kalau 6, gitu. Sebab itu Nabi kata fitnah terbesar, kerana ketika hari dia muncul tu, tuan-tuan, dia sahaja yang boleh membawa makanan, kerana dia boleh mewujudkan makanan. Dia tunjuk ke langit, boleh turun hujan. Kawasan tu saja. Manusia bila tidak ada air dan makanan, manusia bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh tak? Bergaduh. Mereka akan berbunuhan untuk mendapatkan makanan. Pun saya pernah alami benda tu. Saya bukan pernah alami diri saya pergi satu tempat, kan. Waktu banjir tu ni, banjir teruk tu, Kelantan, kan. Kita pergi satu tempat yang putus bekalan makanan. Bila lori makanan sampai, kita tak dan suruh dah. Okey, ibu-ibu ayah boleh buat barisan, kita akan bagi ke semua. Buka pintu lori, semua duduk dalam lori. Bawah bertumbuk dah 2-3 orang. Tuan-tuan, anak dah tak makan berapa hari makanan? Baru 3 hari. Tapi 3 hari pun dah cukup ni dah. Dah cukup pedih perut 3 hari tu. Dah cukup untuk membuatkan manusia hilang pertimbangan dan dah bergaduh, bertumbuk di bawah. Jadi makanan. Maka dia jadi fitnah. Bila dia sampai satu tempat, maka Dajjal ni dia akan tanya siapa yang nak makanan. Sebelum memberikan air dan makanan, dia akan tanya. Dia akan sebut, aku adalah Tuhan kamu. Kamu mengaku begitu, kamu dapat. Mengaku Tuhan, tuan. Bayaran kepada makanan dan minuman itu adalah iman yang ada dalam diri tuan-tuan hari ini. Sudahlah iman hari ini berbaki senipis kulit bawang sahaja. Sudahlah kepercayaan kepada Allah dan syariat ini berbaki sebesar itu sahaja. Kadang bila orang tanya sikit, dia pun betul juga, tak masuk akal, kan. Cerita Nabi Ibrahim sembelih anak, lagi dia kata, oh ya, ni memang bukan daripada Tuhan lah. Confirm terus, bukan daripada Allah wahyu tu, kesalahan tafsir. Bayangkan tengok ketika hamba Allah ni mai. Dia hamba Allah lah juga, walaupun iblis ke, Dajjal ke. Sehari sebelum kemunculan, ni peristiwa akhir zaman ni. Ni saya nak baca hadis kat tuan-tuan. Hadis ni penutup kepada majlis hari ni. Sehari, ada hadis sahih, Nabi sebut, apakah kalian ingin tahu sehari ataupun pada hari kemunculan Dajjal, bagaimanakah alam ini? Nak tahu tak, tuan-tuan? Kau sambung selepas ini.
Ada hadis, iaitulah tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Hadis nama dia Fitnatul Ahlas was-Sarra wad-Duhaima. Fitnatul Ahlas was-Sarra wad-Duhaima ini menceritakan kepada kita, Rasulullah cerita hari kemunculan Dajjal, iaitu fitnah-fitnah ini akan berhimpun dan berlaku sebelum kemunculan Dajjal mengikut turutan. Ni ikut turutan lah, tak ada khilaf. Yang pertama namanya Fitnatul Ahlas. Ahlas ni ialah kata ganda kepada Hilsun. Ahlas kata ganda kepada Hilsun. Hilsun bermaksud pelapik yang diletakkan di belakang kuda. Pelapik yang tak dibuang tu. Ada satu pelapik yang paling bawah, bukan pelapik yang atas, yang keras tu. Dia ada satu lagi. Sebelum letak pelapik yang keras tu, dia ada satu lapis yang nipis. Yang tu tak pernah buang. Kenapa Nabi namakan fitnah beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal sebagai fitnah Ahlas? Ataupun beberapa bulan lah. Kalau Ahlas ni dia jauh sikit. Tapi kesemuanya mengikut turutan. Nabi namakan fitnah itu sebagai fitnah Ahlas kerana fitnah ini seperti mana Hilsun tadi tidak pernah dibuang daripada belakang badan kuda, begitu dah fitnah Ahlas ini tidak pernah berakhir ketika mana dia terkena kepada umat ini. Umat ni bukan orang Islam saja tuan-tuan, seluruh umat Nabi Muhammad. Akan sampai satu zaman muncul fitnah ini menyerang, merebak daripada utara ke selatan, barat dan ke timur, dan dia tak pernah berhenti. Subhanallah. Ya Rasulullah, apakah bentuk fitnah itu? Nabi pun sebut harabun wa harbun. Harabun wa harbun. Ketika fitnah itu berlaku, kalian akan melihat begitu banyak pembunuhan. Banyak tak pembunuhan dah ni? Zaman ni banyak tak? Tu tenaga pengajar saya daripada Syria yang mai tadi sekali. Jumlah yang ada di luar Syria hari ni yang lari keluar sebab peperangan, kejahatan Bashar tadi, kam malayin sab'ah fil kharij. Sab'ah weh. Al-an sekarang ni 7 juta. Bukan yang meninggal, yang lari menetap di luar. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia yang sebelum ni ambil beberapa ratus keluarga-keluarga yang intelek untuk berkhidmat di Malaysia. Peguam, arkitek, engineer kan. Baguslah program tu kan. Kemudian yang mati ni angka yang ulama-ulama sana sebut ialah seramai 500,000. Jauh lebih banyak daripada angka kematian Palestin. Palestin tak sampai 100,000 tuan. Selama 40 tahun kematian di Palestin belum sampai 100,000. Yang tuan-tuan tengok tu, yang selalu sampai berita kita melalui MAPI, melalui apa tu kan. Di Syria dalam tempoh beberapa tahun tu sudah 500,000. Nabi sebut, tetapi kata para ulama yang mengkaji hadis akhir zaman, Syekh Abdullah Munajjid, Dr. Abdullah Munajjid, Dr. Umar Abdul Kafi, Dr. Ali Jum'ah, Dr. Syekh Ismo min Saudiyah. Ramailah ulama-ulama yang mengkaji kematian itu bukanlah fitnah Ahlas, tetapi mini Ahlas. Iraq jutaan, sehingga kan jumlah petrol yang dikeluarkan sehingga hari ini tak pernah mencapai jumlah minimum yang dikeluarkan pada zaman Saddam Hussein. Pula nama Saddam pula kan. Ni ceramah apa ni? Tuan-tuan, tak pernah sampai dah. Kematian begitu banyak. 3 negara
yang barakah sekarang ni, tuan-tuan tengok kematian banyak, berperang. Yaman, Iraq, Syam, Syria, banyak. Tapi ulama sebut bukan itu ahlas. Kerana ahlas ini lebih banyak harabun wa harbun. Kalian akan melihat ketika itu bunuh sangat banyak. Manusia merampas harta orang lain begitu banyak. Yang ni pun mini dah berlaku dah. Mini rampasan. Kawan ni ambil harta kawan ni ambil harta kawan ni. Tuan-tuan tengok statistik curi, ragut, rompak kereta dan motor di Malaysia. Begitu tinggi. Begitu menakutkan di Malaysia dan di mana-mana lah. Malaysia dia semua dia pegang rekod. Dia tak tinggal punya. Hak ni dia ada rekod ni, dia semua dia pegang. Saya tengok benda tuan-tuan, saya tengok statistik, saya perhati. Kata Rasulullah, sifat fitnah ini bila berlaku kamu akan melihat begitu banyak. 1, pembunuhan. 2, mengambil harta orang lain sehingga habis. Ni tuan-tuan, yang dengar ceramah ni, huraiah ni, ketika dia hidup zaman ni, dia akan tengok apa yang Nabi sebut ni. Ketika bermulanya fitnatul ahlas kepada umat Nabi Muhammad di seluruh benua, di seluruh alam, kalian akan melihat pembunuhan begitu banyak. Keluar dah yang mini pembunuhan. Rompakan dan rampasan, ambil hak orang lain sehingga habis. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, Nabi kata mengambil sehingga tidak meninggalkan sesuatu. Dahsyat tak zaman tu? Memanglah dahsyat. Sebab itulah Nabi sebut dan satu hadis yang lain, sebelum saya lupa, ni Allah Ta'ala peringat saya, Nabi sebut badiru bil a'malis salihah. Nabi kata segeralah melakukan amal kebaikan ketika kamu mendapati kehidupan kamu masih lagi aman dan tenang. Tuan-tuan, hari ini 2018, walaupun kita kadang-kadang resah dengan keputusan-keputusan baru yang nak dibuat, dengan turun naik, dengan kejadian curi pecah masuk rumah, kan kita resah. Tapi masih lagi boleh melakukan ibadat dengan tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sekalian, akan sampai satu zaman ketika mana fitnah telah pun merebak. Ini bukan zaman Dajjal lah, dekat dengan Dajjal. Ketika mana fitnah telah pun merebak, sangat hampir dengan kemunculan Dajjal, kalian tidak akan lagi mendapatkan keamanan untuk melakukan kebaikan. Nak berkeluar duit, nak sedekah, tak boleh lah, susah. Nak solat sunat, susah ketika itu. Kerana akan mulanya fitnah yang gelap gelita, pembunuhan, mengambil harta, merompak dan merampas harta orang sehingga habis. Sehingga habis ni bukan saya hurai, Nabi sebut. Dan yang ketiga, Nabi kata kematian ataupun kehilangan ahli keluarga. Yang ni pun yang minimnya, yang sarah sudah berlaku, kehilangan ahli keluarga. Kemudian fitnah ini berakhir. Muncul fitnah yang kedua, namanya fitnatus sarra. Ketika satu sekarang ni tuan-tuan, kemajoriti muka bumi kita masih lagi tenang. Setengah kawasan berlaku keadaan ini. Dengan begitu banyak ni keadaan ni, setengah kawasan. Adapun kawasan lain masih lagi tenang. Datang masanya keadaan ini berlaku pada seluruh kehidupan manusia. Kemudian dia berakhir. Dia ada tempoh dia berakhir. Bermula fitnah kedua, Nabi namakan sebagai fitnatus sarra. Iaitulah satu zaman yang singkat, seperti fitnah yang pertama tadi, singkat. Berlaku nombor 2, singkat. Manusia tenggelam dalam kemewahan pula. Kata Rasulullah, ketika itu mereka akan tenggelam dalam kemewahan. Allah akan melimpahkan mereka. Ini bukan zaman Imam Mahdi. Yang ni bukan zaman Imam Mahdi. Sebelum. Mereka akan dilimpah-limpah dengan kemewahan hidup. Sekejap saja, tapi Allah bagi mewah. Harta mewah, rumah mewah, seluruhnya. Dan kemewahan itu pula dipimpin oleh ahli keluarga Rasulullah SAW. Pelik
Hadis ni sahih. Dipimpin ataupun diwujudkan kemewahan itu oleh ahli keluarga Nabi, tetapi tindakannya tidak mengikut tindakan Rasulullah. Dia susur galur Rasulullah, Ahlul Bait. Ni lagi pening, tuan-tuan tengok. Tetapi tindakannya menyalahi 100% hadiun Nabi SAW. Menyalahi ajaran Rasulullah yang benar. Nabi sebutlah hadis ni, menyalahi. Nabi kata. Akhir sekali, penutup kepada fitnah Sarra ini ialah manusia ketika itu akan melantik satu orang yang lemah akalnya dan tidak berpengalaman. Negeri mana? Wallahu alam. Siapa orang tu? Wallahu alam. Berapa umur dia? Wallahu alam. Begitu umum hadis Nabi. Orang ni akan dilantik dan dia terus melakukan kerosakan. Lemah akalnya, tiada pengalaman. Dua sifat. Cukup lengkap lah nak pergi merosak, tuan-tuan. Tapi orang lantik. Yang lantik dia tu bukan komuniti yang kecil. Besar. Negara lantik dia. Masyarakat yang besar lantik dia. Dia pun perintah, kemudian dia merosakkan masyarakat ketika tu. Penutup kepada kerosakan yang dilakukan oleh dia ni ialah berlakunya fitnah Ad-Duhaima. Fitnah ini akan berlaku, fitnah Duhaima ini akan berlaku pada hari, sama ada hari itu Dajjal muncul ataupun keesokan harinya. Yang ni Nabi teks jelas. Fitnah lelaki yang memerintah tadi, ending dia sekali ialah berlakunya fitnah Ad-Duhaima. Duhaima ni daripada dahma yang bermaksud gelap gelita. Iaitulah fitnah yang apabila ia berlaku, fitnah dan kejahatan itu akan terkena kepada semua umat aku yang beriman ataupun tidak beriman. Yang tuan-tuan dengar hadis yang Nabi sebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Hari itu, hari Duhaima itu, satu orang itu pagi tu beriman, petang tu dia sudah kafir. Ataupun pada hari Duhaima itu, petang itu dia beriman, bangun pagi dia sudah kafir. Inilah hadis dia. Hadis yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ataupun yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini hadis dia. Hadis Duhaima, dia ada kena-mengena hadis ni. Dia ada kaitan di antara satu sama lain hadis ni. Dia akan bangun dalam keadaan yang kafir. Betapa gelapnya ketika itu manusia tidak lagi boleh melakukan amal-amal ibadah dengan tenang. Tak boleh buat terus. Tak boleh buat terus. Dan ketika itu, sebelum Dajjal muncul, hari itu juga, kira hari yang sama sebelum Dajjal muncul, kata Rasulullah, kalian akan terpecah menjadi muaskarain, dua kelompok. Di Kedah ke, di KL ke, di Johor ke, di Sarawak ke, di Australia ke, di Amerika ke, semua akan terpecah macam tu, tuan-tuan. Kalian akan terbentuk, ini hari Dajjal keluar ni. Ketika itu, sebelum beberapa jam Dajjal keluar tu, kalian akan terpisah menjadi dua kumpulan yang terang dan jelas. Kumpulan yang pertama, kata Rasulullah, imanun la nifaqa fih. Kumpulan yang semua orang beriman, seorang pun tak ada munafik dan kafir dalam tu. Dan kumpulan kedua akan terasing dengan jelas, kufrun ataupun kafirun la imana fih. Semua orang kafir dan munafik, tidak ada seorang pun orang yang beriman. Ketika terpisahnya dua kelompok itu, waktu tu tuan-tuan, boleh cam waktu tu. Kem orang beriman, kem orang kafir. Waktu tu Nabi kata, fantazirid dajjal min yaumiha aw min ghadin. Ketika itu kalian tunggulah Dajjal hari itu ataupun esokkan harinya. Tak nak sampai. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis ya? Okey, dua dah. Tak berkelip mata tengok. Kan? Kadar tu dulu insya-Allah. Ceramah saya pada petang ni, semoga kita semua mendapat iktibar untuk melakukan persiapan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
sama-samalah beramal dengan surah Kahfi. Ini peringatan lah. Kalau tuan-tuan nak harap untuk saya datang kali yang kedua, mungkin tak mai dah. Saya sangat sibuk dah, bukan saya belagak. Saya sibuk, saya duduk di Kedah. Ni saya mai pada Kedah tuan, saya balik. Sebab tempat ni saya tak pernah mai. Okay, saya mai tunai tanggungjawab saya. Apa yang Nabi pernah beritahu, selesai. Kan? Antara peringatan yang paling besar yang Nabi sebut ialah surah Kahfi. Yang seorang itu bila dia beramal dengan surah Kahfi ayat 1 hingga 10 setiap hari. Ayat 101 hingga ayat 110. Surah yang sama, surah Kahfi juga setiap hari. 2 tempat. Baca tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok insya-Allah kesan dia. Diciptakan oleh Allah surah Kahfi itu pelindung kepada umat Nabi Muhammad daripada fitnah terbesar, iaitu Dajjal dan seluruh anak-anak fitnah yang lain. Ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga 110. InsyaAllah semua jenis fitnah, termasuk fitnah main game, Mobile Legend, ramai main ni. Dalam pejabat pun duk main game. Adalah beberapa orang kan, tengok muka. Subhanallah. Jadi fitnah tuan, sampai tak buat kerja lain, sampai bergaduh dengan isteri sebab nak main game. Wallahu alam. Semoga kita mau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkan ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkan kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.